اللهم صل على سيدنا ربنا آتنا حسبي الله ولا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أحييكم بالتحية الإسلام تحية طيبة مباركة من عند الله. والسلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وكفى بالله الشهيدا. اللهم حون علينا مصائب الدنيا ورضنا بقضائك وقدرك وتولنا في الدنيا والآخرة فإنك خير المتولين. نعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إنا نعوذ بك من البرص. اللهم إنا نعوذ بك من الجنون. اللهم إنا نعوذ بك من الجذام. اللهم إنا نعوذ بك من سيء الأسقام COVID-19. Amin amin ya rabbal alamin. Fa'amma ba'du. Alajatan kuasa takbir surau tahfiz ad-diniyah daripada pengerusi atau penasir, Tuan Mudir sampai kepada lajnah dakwah, Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Syed, Tuan Najah, Tuan-tuan haji, kalau boleh didengar puan-puan hajah, ayah-ayah, ibu-ibu, hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat, semuanya saya doakan hafizakumullah wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam ini kita dapat bersama tanpa anak-anak hufaz kerana mereka belum mula sesi pengajian. Jadi yang adanya bukan budak-budak tapi bapa budak. Walau bagaimanapun dalam tempoh 40 hingga mungkin lebih sikit ataupun kurang ini, walaupun anak kat sekolah paling tua 17 tahun, mengajar tingkatan 5, paling muda 13 tahun sekolah menengah. Anak kat sini bukan umur 17 tahun tingkatan 5, bukan 17 tahun. Terbalik angka pun ada 71, tapi tuan-tuan kekal menjadi anak murid anak dalam kuliah. Itu lebihnya, iaitulah guru. Jadi anak murid dia kalau dia mengajar kat masjid bukan 17 tahun, 71 tahun pun ada. Murid-murid jemaah sekalian, dulu anak-anak pelajar hafiz dia ada kitab, dan tuan-tuan mungkin menumpang kelas tarbiyatul aulad fil Islam, tapi kerana anak-anak hafaz ni tak bawa, tak datang, jadi kitab-kitab pun tak ada. Mereka duduk dalam halaqah untuk kita sama-sama bertalaki. Namun tuan-tuan duduk bersandar pun tak apa, bersila pun tak apa, jangan kepala kat bawah, kaki kat atas sudahlah. Kerana tuan-tuan tak ada kitab pun, tuan-tuan dapat nombor 3. Ya Pak Hashim and the gang dapat nombor 3. Kalau budak-budak tu ada, dia nombor 2. Hak nombor 1 nombor 1 orang bercakap ni lah. Nombor 3 tuan-tuan. Kalau tak pun mungkin ada nombor 4. Dia tak ada kat sini. Tuan Mudir contoh tak Faisal, dia tak ada. Tapi dia memudahkan kuliah, meneruskan kuliah, dan suka untuk kuliah dia teruskan. Itu maksud hadis Nabi Pak Hashim dan jemaah. Nabi kata kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban fala takun khamisan fatuhla au kama qal. Jadilah kamu yang mengajar. Orang mengajar ni kena ada ilmu lah, ni panggil mualliman. Jadi kalau tak ada ilmu tak boleh mengajar. Faqidu syai' la yu'ti. Orang yang tidak ada sesuatu dia tidak boleh memberi sesuatu. Nak bagi apa dia tak ada. Okey, jadi tama-tama kalau ada pun tak ada tauliah tak boleh mengajar juga. Anak alhamdulillah ada dua-dua, tauliah jaiz dan juga jawi. Kalau tak boleh mengajar, muta'alliman belajar. Jadi anak-anak yang belajar ni dia ada kitab, dia buat catatan, tapi hari ini dia belum buka sesi persekolahan, maka kitab pun tak ada, halaqah anak-anak hafiz pun tak ada. Tapi tuan-tuan ni bagus juga. Kenapa? Tuan-tuan masuk nombor 3. Kalau tak boleh belajar, belajar ni ada kitab, ada catatan, mustami'an. Tak ada telinga dengar. Sami'an ni kan dengar.
Sebab itu ketika kita basuh telinga tu kita bacalah Allahumma ja'al jadikalah minal ladzina yastami'unal qawla fanattabi'una ma ahsana. Ya Allah, jadikanlah telinga aku ini daripada telinga-telinga yang mendengar qaula, kata-kata, kuliah, ucapan, apa saja, fanattabi'una ma ahsana, lalu kami mengikut apa yang terbaik daripada apa yang kami dengar. Kan kita minta tangan nanti ketika basuh wudu tu, jadikanlah tangan ini ya Allah tangan yang menerima buku amalannya dengan tangan kanan. Ketika basuh muka tu niat baca ya Allah, buat apa ni, serikanlah, sinarkanlah, cahayakanlah muka aku ini dengan cahaya Islammu ya Allah. Jadi semuanya itu sunat. Namun begitu anak-anak sebut mustami'an tadi, orang yang mendengar. Kerana ada dua. Kita ada dua pilihan. Telinga ni kita nak dengar K-pop, boleh? Dia tahu K-pop, Korean pop, apa Gangnam Style. Boleh. Dengan ni generasi abang ni, Zendegi, Heko Bal, Eko Hana, Bombi. Ya, boleh dengar hiburan. Satu lagi, boleh dengar kuliah. Jadi tuan-tuan, nombor 3. Kenapa dengar kuliah? Jemaah ni ramai ni rasa ni. Malam ni anak rasa ada dalam 1,500 orang. Sebab live kat sana kan. 1,500 orang termasuk malaikat. Hadirin dan juga hadirat jemaah ada dalam belah-belah orang ni. 3, 6, 9, 12, 13, 14, 15 termasuk siap. Bila? Jadi kali dengan 100 lah, baru 1,500. Ni apa adik abang nampak? Tak nampak? Tak nampak nanti anak gurau dengan teh. Kalau tak nampak, itu tanda nak mampus. Ni semua ni malaikat bro. Malaikat rahmat. Kan Nabi kata ada 4 yang kita tak nampak, salah itu malaikat. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidak berkumpul satu kaum, satu puak di rumah, di antara rumah-rumah Allah. Ni rumah Allah ni. Nama masjidun, nama musalla, nama pusat tahfiz, nama surah. Kita bukan berada di kanisah, di ma'bad, di tempat ibadat mereka namanya temple, gereja, kuil. Tak, kita duduk dalam keadaan ya teluna kitab Allah. Baca kitab Allah. Ada sebahagian tadi jemaah baca Quran sementara tunggu kuliah. Dan anak pun berkuliah, baca Quran, baca hadis, baca ayat. Dalam suasana ini. Kerana kita duduk juga ada situasi yang lain. Duduk dalam park, ada baca Quran. Tak, pegang air kencing syaitan satu, pegang GRO satu. Entah dia gotel apa benda. Entah dia raba apa benda. Ada suasana duduk juga. Duduk dalam kelab malam, duduk kat kedai, duduk kat masjid. Dalam keadaan mereka duduk membaca kitab-kitab Allah. Ya teluna kitab Allah, ana baca. Ya tadarasunahu, dan ana mengajar. Tuan-tuan tadarus ni konsepnya orang baca seorang dengar. Belajar. Dalam keadaan ni Pak Hashim dan jemaah, apa yang Pak Hashim jemaah dapat? Illa nazalat alaihumus sakinah, kecuali tidak lain tidak bukan disampuk pada kakak, pada abang, pada adik sakinah. Adik dapat sakinah. Sakinah ni ketenangan dia. Bukan Syarifah Sakinah, itu pelakon. Dapat sakinah, puan cik sakinah tadi, tu bini. Ni sakinah, ketenangan. Allah campur mereka berada dalam raudhatun min riyadil jannah, taman-taman syurga, dalam kuliah, dalam majlis ilmu, sakinah. Ketenangan. Mahal harga tenang ni. Illa nazalat sakinah wa ghashiyathumur rahmah, dilimpahi oleh rahmah. Rahmah ni mahal. Kita ada duit 10 juta sekalipun tanpa rahmat Allah, tak ke mana kita. Kalau ada duit, kita boleh beli rahmat, maka rasanya Qarun dan Fir'aun lagi berharga daripada kita. Kalaulah boleh beli kasih sayang, rahmat dan juga belas kasih Allah. Rahim Allah, dia masuk syurga di hari akhirat nanti. Rahman, dia bagi seluruh makhluk. Boleh makan lebih senang daripada kita orang kafir. Ahok, Bill Gates, ni kaya. Mereka lebih senang, lebih kaya, lebih mewah daripada kita. Kerana sifat rahman Allah. Dia bagi kepada makhluk yang termasuk yang tak sembah dia. Tapi Rahim, beza Rahman dengan Rahim. Rahim Allah bagi untuk orang Islam saja. Daripada rahmah, keluar rahmat. Mahal harga rahmat Allah. Duduk dalam majlis ilmu, dapat sakinah, dapat rahmat. Illa nazalat sakinah wa ghasyathum rahmah wa haffathumul malaikah wa usat. Tanya abang tadi. Wa haffathumul malaikah, dipayungi oleh malaikat yang saya tanya nampak ke tak nampak? Sekali lagi, nampak ke tak nampak? Tak nampak juga. Bukan tanda nak mampus, memang kita tak nampak. Kalau nampak, saya nampak malaikat. Itu Nabi lah orangnya. Ketika mana Jibril datang berupa dengan seorang pemuda, padahal malaikat Jibril, dia pakai pakaian putih jubah, itu malaikat.
Kita tak pernah jumpa malaikat. Yang pernah kita dengarnya suara Jibril. Apa pernah dengar suara Jibril? Tak pernah dengar, ni tak biasa baca lah ni. Ada Syekh Jibril. Syekh Jibril. Itu bukan malaikat. Tapi nama dia Jibril. Qori hebat tu suara dia tu Syekh Jibril. Syekh Sa'id Al-Ghamidi kan. Syekh Sudaisi. Yang ni malaikat betul. Gabriel ataupun Jibrail. Jadi tak nampak betul lah. Kalau nampak, Nabi. Kalau Nabi nampak, kalau hantar ngaku nampak juga, memang ayah ping lah jawabnya. Bergurau tak apa dia sebab nampak dia spotting. Hadirin juga hadirat. Jadi malaikat bersama dengan kita. So, bukan 15 orang. Kalau ganda 10, 150. Ganda 100, ada 1,500. Ya jemaah yang lain, ni kami ada 1,500 malaikat semua sekali. Sebab dalam majlis ilmu, malaikat akan bersama dengan kita. Tempat siapa kosong ni tempat dia. Yang keempat abang, ayanda. Wa hafathumul malaikah wa zakarahumullahu fi man indahum. Allah menyebut nama-nama yang ada di sisi mereka. Jadi senarai yang pertama, ustaz lah. Nombor 2, jarak. Abang. Jarak paling dekat. Ini nombor 3. Senarai nama tu Leslie Yusri. Kemudian Abang Haji Rahim. Kemudian Abang Haji Dollah. Lepas tu baru abang bersandar ni. Ada senarai. Kedudukan. Hak jauh sikit abang senarai nombor 15. Tapi ada juga senarai Allah sebut senarai nama mereka wa zakarahumullah, Allah menyebut fiman indahum yang berada. Ini sampai malaikat yang banyak. Tahniah untuk tuan-tuan yang berduduk dalam jilsah ilmiah. Kembali kepada bicara kita. Dah dapat banyak tu. Dapat bonus lagi, iaitulah dapat dalam majlis ilmu ni 4 bonus. Bonus akhir tahun dapat 500 ya. Petronas adalah 2 bulan, 3 bulan. Dulu pernah 6 bulan. Kita bonus dalam majlis ilmu. Dapat sakinah, dapat rahmat, dapat bersama dengan para malaikat. Dan disebut senarai nama mereka ini satu persatu di arah sana. Kembali kepada hak tu cerita hak duduk dalam majlis ilmu. Okay. Hak tadi pula kita cerita pasal apa? Banyak nak sebut ni. Sebelum nak keluarnya hadis, iaitulah duduk dalam majlis ilmu dalam keadaan baca tadi, dalam 4 bonus. Sebelum tadi, saya cerita pasal apa? Tengok muka ustaz. Ustaz tanya cikgu ni dia kena fokus kan. Nampak macam tu lah. Okey abang, ayanda. Saya cerita pasal apa tadi? Sebelum nak masuk kelebihan orang yang berada dalam majlis ilmu ada 4. Recall balik. Apa dia? Bagus. Kau ni lu tengok. Tak boleh jawab. Ni bagus. Untuk bulan depan kalau anak-anak tu fast ada, ustaz nanti abang ketua kelas. Ni boleh nanti ketua kelas. Bagus dia fokus. Dia bagus orang lain ni. Tak apa kita gurau-gurau tapi dapat ilmu. Ada 4 golongan. Yang abang ni nombor berapa? Golongan berapa? 3. Sami'ah. Anak nak kata dengar tadi. Hak kata dengar tadi timbul, anda nak sebut tadi, ada kaitan dengan pelajaran. Sebab hak dengar, anda cakap 14 orang, termasuk ustaz 15 orang. Lalu ustaz bagi tahu sebenarnya kami ada 1,500, nak bagi tahu tak dapat malaikat. Dia pun kembali, dia masih ingat. Bagus ayanda tanya. Mustami'ah ni yang mendengar. Abang mendengar walaupun tak ada kitab, tapi dengar kuliah. Jadi nombor 3. Nombor 4 bang, kun aliman, au muta'alliman, au mustami'an, au muhibban. Hubbun ni suka. Hubbun. Dek kalau kita main Facebook, I like. Arab, uhibbu. Saya suka. Kita tanda suka ni I like. Kan? Arab saya suka awak, ana uhibbuka. Kalau kekasih maknanya I love you lah tu. Ana uhibbuki ya Jamilah forever and ever. Maknanya I love you forever and ever tu. Ana uhibbuki abadan. Berabad-abad. Kalau saya cinta awak sampai mati, adik kalau nak mengarang Arab, ana uhibbuki ya Fatimah hattal mamat. Hattal mamat sampai mati aku cinta pada kamu. Ingat yang ni, dia kuliah ni ingat I love you Arab aja. Ana uhibbu saya cinta kamu uhibbu saya suka. Jadi mustami'an au muhibban, dia suka, dia minat. Mungkin contohnya dia tak ada bersama dengan kita. Malam ni dia tak ada. Tapi tanda dia suka, dia menguruskan supaya kuliah itu boleh berjalan dalam keadaan lancar.
Tanda orang suka dia tak ada, tapi dia mempermudahkan orang duduk dalam majlis ilmu, dia sponsor kapet, dia sponsor air condition. Kalau ada majlis ilmu dia suka sangat sampai dia taja apa-apa yang ada kambing lah itu ni. Tanda dia suka lah tu. Suka orang mengajar, suka orang belajar, suka tengok orang dengar pengajaran. Tanda yang kelima. Jangan masuk sekali-sekala tu Allah. Yang kelima Nabi kata, fala, maka jangan, don't, fala takun khamisan. Khamisan tu yang kelima. Jangan kamu jadi kelima. Maknanya mengajar tidak, belajar tidak, mendengar tidak, minat pun tidak, benci pula. Fatuhlak, celaka, musnah, binasa kamu. Hadirin sidang jemaah budiman. Tuan-tuan boleh dengar pun tak apalah malam ni. Tanpa kitab, anda kembali kepada kitab yang kita belajar tertangguh. Sebenarnya kalau tuan-tuan follow kuliah termasuk online, Pak Hashim, bulan lepas ada kuliah. Cuma online. Kalau tuan-tuan tengok kuliah ikut catatan Ana, sebelum tu kita datang malam bulan Ramadan, Ana pernah datang. Tapi tazkirah Ramadan lah. Jadi kalau tuan-tuan tengok ketika itu kita sampai pada muka surat secara bersemuka ni lama dah. Maknanya bulan 4, bulan 5 kita puasa, itu pun kita berbicara berkaitan tajuk Ramadaniyah, Keramadanan dan juga tazkirah Ramadan. Itu bulan Mei ataupun bulan April. Ini dah bulan Oktober Pak Syekh. Dah 6 bulan dan kuliah kita ini kalau tuan-tuan tak ikut secara online, secara bersemuka, kita bertemu pada malam ini pada muka surat Aqiqatul Maulud wa Aqabuha, surat 105. Perbahasan yang ketiga, akikah anak yang baru lahir dan hukum hakamnya. Sebelum ni kita belajar adik-adik kita berkaitan dengan nama. Kalau tuan-tuan follow juga kita belajar banyaklah apa yang perlu dilakukan oleh penjaga ibu ayah apabila menerima kelahiran anak. Yang pertama, istihbabut ta'zin wal iqamah indal wiladah. Sunat azan dan iqamah ketika anak lahir. Yang kedua, istihbabut tahnik. Sunat kita mentahnikkan anak belah mulut tu sampai kita ajar doa ketika tahnik. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu fit ta'wil. Kalau anak perempuan baca doa Allahumma faqihha fid din wa 'allimha fit ta'wil. Kemudian kita belajar bab halqur ra'si, cukur rambut yang tuan-tuan panggil cukur jambu. Apakah larangan-larangan ketika kita mencukur rambut? Walaupun budak itu bayi kecil tak boleh cukur tepi tinggal tengah, cukur tengah tinggal tepi, cukur bertumpuk-tumpuk kesahat seperti awan. Macam Rashmono tu. Ya wala-wala, ya wala-wala, tunjuk gambar skorpion apa benda bentuk itu semua namanya mohawk. Yang keempat, cukur bahagian depan tinggal belakang. Termasuk tinggal ekor cicak, ekor kuda, termasuk ekor faham ni? Ekor ada juga ekor kat depan. Biasanya ekor ni kat belakang, ekor monyet ekor kura ke. Ini ekor kat depan. Tarik vium sampai kat sini. Tu budak baru umur 7 hari cukur rambut. Sekarang ni budak umur 37 tahun. Tengok pemain bola tinggi. Patutnya haram. Kalau waktu kecil Nabi sallallahu alaihi wasallam anil qaza'a. Nabi mencegah melarang daripada fashion qaza' yang 4 bahagian tadi. Nak cukur semua sekali. Tak nak cukur tak payah cukur. Nabi kata jangan menyerupai Yahudi, Nasara, Majusi dan kaum yang dilaknat ini. Panjang kita bicara pasal cukur jambu. Kemudian kita sambut tasmiyatul aulad wa ahkamuha, itu lagi panjang. Panduan meletak nama kepada anak. Nama-nama yang disunatkan, yang diharuskan, yang dimakruhkan, yang diharamkan bila letak nama, sampailah bab kunyah dan seumpamanya. Habis bab nama, kita pun masuk online bulan lepas, akikah anak yang baru lahir. Anak sempat buat catatan, kita sempat belajar muka surat 105 ta'rif. Kemudian kita belajar tentang istilah-istilah yang ikut catatan ini. Sempat waktu ketika itu sebab kita kena meraihkan waktu. Termasuk pada malam ni, tuan-tuan, anak pemegang tauliah jaiz dan jawi. Kita pun baru warm up, baru nak panas-panas berkuliah.
Jadi pihak tuan-tuan pun kena jaga, pihak anak pun kena jaga. Kena hand sanitizer, kena bawa, bukan sekadar sejadah, ambil wuduk dekat rumah, kemudian ambil bacaan suhu, kemudian apa dia jaga penjarakan, pakai mask, termasuk ada 2 dos yang kita buat. Semua tuan-tuan jaga, anak pun jaga. Dan kuliah hanya sampai Isyak. Anak pernah kuliah, ketika itu Tok Imam baca panjang sikit wirid. Dia tahu dah kita nak kuliah. Tapi dia wirid panjang juga. Anak kuliah 19 minit. Nak buat macam mana? Sebab Isyak dah masuk. Ada satu kuliah subuh. Kuliah subuh 21 minit. Sebab apa dia? Kuliah subuh sampai waktu syuruk saja. 6.57 kena berhentilah. Jadi tuan-tuan, untuk meraihkan masa keemasan dan kecederaan waktu yang dibenarkan oleh pihak berwajib ini, mungkin lepas pada ni adalah extra time. Tuan-tuan ada banyak dapat ilmu tadi secara tak langsung. Ada pun pasal kitab dalam 15 ataupun lebih kurang minit ini, kita sambung kitab kita. Yang kita belajar pada sebulan yang dahulu online, iaitulah akikah. Apa makna akikah? Iaitulah akikah dari sudut bahasa memutuskan. Dan dari sudut istilah ialah menyembelih kambing ataupun biri-biri ataupun kibas ataupun khuruf. Menyembelih kambing untuk anak yang baru lahir. Pada hari ke-7 daripada kelahirannya. Nah, ini takrif akikah yang telah anda kupas satu persatu. Yang kita kata menyembelih ataupun memutus qata'ah itu putus urat merih, putus urat alqam. Dan kita buat azabu sembelihan ni ada nawaitu dan juga ada niat. Kalau tuan-tuan sembelih kambing 2 ekor. Sembelih kambing 2 ekor. Bukan seekor. Oh, ni anak lelaki ke? Mak ngekor anak lelaki. Tak. Sembelih kambing 2 ekor, pergi jual dekat pasar Selayang. Itu bukan buat ngekor. Maaf dah. Buat benda. Sembelih juga. Tapi buat jualan. Orang jual melih lembu, jual daging lembu. Melih kambing, jual daging-daging. Lama tak kena sup lembu, sup kambing. Ingat apa acing. Habis dia tak nak bagi tahu. Sembelih. Jadi hukum tu namanya al-zabhu, sembelihan. Dan yang kedua ni kambing, bukan cerita pasal sembelih ayam, sembelih unta, tapi yang dikatakan dalam fiqh itu sembelihan, kita nak makan kena sembelih. Ada 3 rukun dalam sembelih. Yang pertama penyembelih. Syarat orang Islam lah. Kalau kamu sembelih kambing tapi yang sembelih orang kafir, tak boleh makan, haram juga. Kalau pun kamu Islam tapi tak boleh dalam keadaan kamu memakai ihram, ada 13 rakaat tu tak boleh. Ada antaranya syarat bagi penyembelih. Lepas tu syarat binatang yang nak disembelih. Rukun yang kedua binatang yang nak sembelih. Syaratnya binatang yang nak kita sembelih, binatang halal dimakan. Kalau kamu sembelih mana dia? Pandai. Sembelih pandai, kerbau pendek. Baca bismillah lagi kan. Putus orang merih, putus orang laku. Haram. Sebenarnya kamu bersembelih itu adalah al-babi. Sembelih babi. Masa bismillah ni apa? Haram. Kenapa? Syaratnya, rukunnya, binatang yang nak disembelih itu halal dimakan. Bagi kita sembelih ayam, sembelih burung, sembelih angsa, sembelih itik. Tapi kalau sembelih kera, jadi. Sebab kera itu sendiri haram dimakan. Kemudian yang ketiga rukunnya abang, alat. Alat untuk kita sembelih ada syarat dia. Walaupun orang Islam sembelih, walaupun yang dia sembelih itu kambing ataupun burung, itik, tapi dia gunakan tulang, tak boleh. Gigi, tak boleh. Rambut, tak boleh. Tak boleh. Ada syaratnya. Walaupun mati. Mungkin burung tu kita ambil tulang kita tajamkan. Hatta kuku kita pun kita putus-putus. Tapi tak boleh. Kenapa? Alatnya. Itu pasal sembelihan lah. Bak fiqah. Bak az-zabu. Namanya az-zabu sembelihan. So kalau kita kembali yang kita sembelih ni kambing. Kambing ya. Maka dia bukan akikah. Kenapa? Kita sembelih kambing 2 ekor, kita pergi jual daging kambing dekat pasar Selayang. Dapat 2,000. Belinya dalam 700 setengah. Modal. Contohnya lah. Itu niaga. Jual, beli, sembelih kambing, biasa. Kemudian, kita sembelih kambing juga. Habis 10 Zulhijjah. Orang lain lembu. 7 bahagian. Kita seekor kambing. Kita sembelih seekor kambing. Sempena bukan sembelihan, bukan akikah. Sempena hari raya korban.
Nah, itu namanya korban. Dia panggil taqarruban ilallah, mendekatkan diri pada. Sembelih kambing juga. Kau boleh kita buat korban ayam. Oh ni korban itik. Oh ni korban asah. Tak boleh. Syaratnya binatang ternakan berkaki 4 paling kecil kambing. Spesies kambing biri-biri. Ataupun khoruf kat tanah Arab tu atau panggil kibas. Ada juga yang hampir sama. Tapi tak boleh. Pelanduk. Mungkin lebih kuat kambing. Ataupun rusa. Ataupun kijang. Kerana binatang yang dibenarkan. Kalau nak besar sikit, lembu. Kalau abang tak nak lembu, kau. Kau berlembu lah. Sebab itu ustaz malam ni bagi kau-kau punya. Oh, ustaz bagi kau-kau. Maknanya bagi lembu-lembu. Tapi itu makna lain. Bagi kau tu bagi padu punya. Ya, cowboy. Kenapa dia panggil cowboy? Sebab boy itu jaga kau. Sebab itu dia panggil cowboy. Kalau tak anak adalah lembu, bahasa Arab, baqaratun, kau, buffalo. Buffalo lain. Buffalo ni jamusum bahasa Arab. Jamusum ni apa dia Pak Hashim? Kubah. Sebab itu dia panggil stupid buffalo. Bodoh sebab kubah. Alah bodoh. Sebab lembu dia panggil stupid buffalo. Ataupun dia panggil sapi. Sampai kita pun panggil lembu sapi. Itu boleh dibahagikan kepada 7 bahagian. Jadi selain daripada tu boleh unta. 7 gear juga. Unta. Pun binatang yang boleh kita buat akikah ke korban ke. Kalau di dalam kita nak niat korban tu anda juga puan, niatlah 1 bahagian di dalam 7 bahagian tadi. Cumanya unta ni mahal lah sikit. Pada waktu yang sama tu anda juga puan, payah nak dapat kat sini. Kena cari unta Australia. Tapi kalau kat kita, bolehlah kadang-kadang ada orang buat korban kat masjid negara, masjid negeri, masjid unta. Tapi mahal lah, bukan 920. Lembu hok besar Pak Hashim. Pernah. 1 bahagian Pak Hashim. Bukan 900. Lembu harga 10,000 Pak Hashim. 10,000 seekor lembu. Besar lembu. Lembu Charolais, kalau lembu daripada apa ni Australia, biasa standardnya 900 kali 7 bahagian. Jadi 9 kali 7 42, 4,200. Tapi dah lembu tu besar, lembu 10,000. Jadi segi adalah 1,000 berapa? Kalau 1,000 baru 7. Dah 7 kali 1,000, 7,000. Ni 10,000. Kira sikit abang matematik. Lembu harga 10,000. Kalau 1,000 seorang, jatuh harga 7,000. Sebab 7 bahagian. Ini 10,000. Agak-agaknya berapa ni? 1,000, 1,300. 1,400. 1,400. Sebab 4 kali 7, 28. Pun tak cukup lagi. Baru 28 maknanya 7, 9, 9,800. Tapi dekat-dekat ni 10,000. Kena 1,400 satu bahagian. Kita biasanya 900, dulu 560. Begitu nak bagi. Nak bagi tahu besarnya lembu. Unta lagi besar, lagi mahal. Kau dekat dengan 15,000 seekor. Namun begitu boleh. So, kambing, biri-biri, kibas, khoruf, lembu, sapi, jamusung, kerbau dan unta. Kalau besar lagi boleh. Lepas pada unta nak sembelih besar lagi. Boleh. Gajah. Boleh. Sebab gajah bukan binatang ternakan dan dianya haram dimakan. So kembali habis takrif ni, menyembelih kambing untuk anak yang baru lahir. So anak nak bagi tahu tadi sembelih kambing kerana nak jual dekat pasar, itu peniaga. Yang ni pula sembelih kambing kerana 10 Zulhijjah, itu namanya korban. Kalau tak 10 pun hari Abiat, dia panggil hari Tasyrik. 11, 12, 13. Kita nak buat bukan lembu, kita nak buat kambing. Boleh. Nak buat lembu, boleh juga. Bahagikan 7 bahagian. Jadi, ada tengah-tengah tu antara sembelihan biasa, hukum fiqh, dan antara namanya korban, sempena hari raya korban, namanya aqiqah. Jadi, dia pun sebut menyembelih kambing untuk anak yang baru lahir. Bukan sempena dengan hari raya korban. Hari raya korban 4 hari je. Kalau tuan-tuan sembelih pada hari tu niat korban, jadi korban. Kalau tuan-tuan sembelihan, hari-hari orang sembelih. Pagi sembelih, petang sembelih, malam sembelih. Dia tukang sembelih. Jual daging. Ni pula, tunggu setahun. Itu pun kalau dia beranak, tiap-tiap tahun. Adik dah kahwin belum? Belum. InsyaAllah akan kahwin juga dengan perempuan jelitawan, cantik ayu, Bak Nialofa.
Oh, suka dia. Si Amin, yang Fabini orang dah, bawah dapat piuris. Allahu Akbar. Nak bagi tahu tadi, setahun sekali adik melih. Kalau kita kuat setahun mana, kau ada beranak 2 kali setahun. Oh, cukup dah. Dia kena 9 bulan 10 hari. Dapat anak tahun ni, buat ngekau. Tunggu pula lebih pantang tu, tunggu habis pantang dekat 40 hari. Tu ada juga apa? Jadi ngandung pula 6 bulan. Lebih kurang kalau beranak tiap-tiap tahun, bolehlah tiap-tiap tahun kita buat akikah. Hak ni tiap-tiap hari sembelihan biasa. Hak ni 4 hari saja dalam setahun, namanya korban. So ada 3 jenis sembelih kambing. Yang nama yang nak kita sebut ialah menyembelih kambing untuk anak yang baru lahir pada hari yang ke-7 daripada kelahiran. Namanya akikah. Tujuan dia tasyakkuran ilallah, bersyukur kepada Allah yang memberikan zuriat berbentuk anak. Kalau korban, taqarruban ilallah, mendekatkan diri pada Allah. Sebab Allah bagi rezeki pada kita 6,000 sebulan. Gaji. Ini bukan sebulan, setahun. Kalau 10 bulan dah 60,000. Kalau setahun gaji kamu saja dah 72,000. Setahun ni sekali. Tak boleh kalau kita buat korban. Tak boleh kau mang sepana. Ustaz Zahar kata, Ustaz Cak Ayah, tak buat korban. Dah gaji setahun tu 72,000. Kalau kita ambil sebulan tu 6,000, kita hanya ambil satu bahagian 600. 10%. Sebab itu Nabi bagi ancaman orang yang mampu dia tak buat korban. Nabi kata tak payah datang surau lah. Maksud dia lebih kurang macam tu je. Nabi kata, man wajada, barang siapa yang wujudnya ada, wasi'atan ni keluasan rezeki, li'an untuk yadha, dia buat korban. Falam yadhi, tiba-tiba dia tak buat korban. Nabi kata apa dia? Fala yuqarribanna musallana. Jangan dia mendekati tempat kami sembahyang. Simbolik. Kedekut Haji Bakir, tangkai jering, kai hidup masing. Dah gaji sampai ke 70,000 setahun, bukan tiap hari, sekali saja dia tak buat juga. Sudah tempat tahun depan, confirm lah. Hak lepas dah tu biarlah. Moga tak sempat sungguh. Tahun depan tu kena azam lah. Kita dah niat nak buat. Tujuan apa dia? Nama pun korban. Korban dekat sampai kita kata kurban. Sampai filem Bombay dulu, Korbani. Nah bagus, ingat juga filem Bombay ingat. Ada banyak filem Korbani. Pasal ada tu. Korban dekat sampai kita panggil Pak Hashim, dia sahabat karib saya. Dia sahabat karib saya. Sahabat korib bahasa Arab tu. Kita panggil perkataan Arab. Dia kaum kerabat diraja. Koraba tu. Maknanya keluarga terdekat dengan keluarga istana. Perkataan Arab ni anak sebut dia sahabat koraba, korib. Dia kaum kerabat diraja. Sampai kita koraba ni taqarruban ilallah, untuk mendekatkan diri pada Allah dengan cara rezeki yang Allah bagi, bukan sembelih anak. Nabi Allah Ismail nak disembelih Nabi Allah Ibrahim. Kita, tuan dan juga puan, tak bolehkah mendekatkan diri Allah dalam bentuk buat ibadat korban hanya narata. Itu contoh. Jadi tujuan untuk mendekatkan diri pada Allah. Anak, dapat anak pada gitu je kita sembelih kambing. Tasyakkuran ilallah, bersyukur kepada Allah yang dapat anak. Sampai ucapan doa, kalau kita dapat anak kita doa bah. Kita doa. Ni pun dah belajar dulu. Dalam tajuk istibsyarul basyarah wa tani'ah indal wiladah. Apa dia? Sunat bergembira dan mengembira ketika dapat anak, wa tani'ah, dan ucap tahniah syabas ketika dapat anak. Kita dah belajar rasanya, kalau tuan-tuan boleh ingat. Kalau tak belajar, anak ulang. Apabila Hasan Al-Basri dengar seorang ucap tahniah kepada seorang yang baru dapat anak, dia kata, uhanni'ukal faris, uhanni'uka, saya ucap tahniah kepada kamu kenapa dapat seorang pejuang. Bagus dah ucapan tu. Lalu dia kata, mana kamu tahu besar nanti dia jadi pejuang ataupun petualang? Seolah-olah begitulah. Mana kamu tahu dia jadi pejuang Islam ataupun dia jadi tak cerdik macam keldai? Mana dia tahu besar nanti menjadi polis, entah-entah jadi pencuri? Mana dia tahu besar nanti dia jadi askar padahal dia jadi komunis? Mana kita tahu? Habis tu doa yang macam mana yang paling baik? Kamu baca doa begini. Dia pun ajar. Jadi doa itu kita bacalah. Barakallahu laka fil wahib wa syakartal wahib wa buligh ashuddahu wa ruziqta birrahu. Dapat pahala. Doa-doa kan dapat pahala.
Kan doa wal ibadah. Doa itu ibadah. Ada 4 kelebihan doa. Malah ni banyak falsafah 4. Banyak falsafah 4. Hak tadi duduk dalam majlis ilmu dapat 4. Bonus kan? Hak ni pula ni tuan-tuan jadilah kumpulan paling tidak yang keempat. Jangan jadi kelima. Hak ni pula doa minimum tuan-tuan dapat 4. Hari ni ana rasa kebetulan ada hak ni ke 4 aku. Banyak sangat duk cerita pasal 4 ni. 4 bang. Yang pertama dapat apa yang kita minta. Minta kaya, pasti kaya sungguh. Minta sembuh sakit, sembuh sungguh. Minta naik pakak sungguh. Ada orang jenis begitu. Jadi doa ni tuan-tuan minta minimum dia dapat 4. Nasib baik dapat sungguh. Boleh? Yang kedua, tak dapat apa kita minta. Minta ya Allah kaya kalau aku ya Allah, kaya kalau aku ya Allah, aku nak kaya ya Allah. Tak kaya-kaya 10 tahun minta kaya je. Ada. Yang kedua, jadi tak dapat apa yang kita minta. Orang lain minta dapat. Jangan jealous. Don't give up forever and ever. Jangan kita jealous dengan ni. Kerana kita dapat bahagian lain. Bahagian apa? Ismatun minallah. Apa dia ismatun minallah, abang bro? Pemeliharaan daripada Allah. Ini lagi mahal. Penjagaan daripada Allah. Allah jaga rumah, Allah jaga anak, Allah jaga nyawa, Allah jaga akidah. Contoh Allah jaga harta. Rumah ada 10 buah. Rumah derek. Terbakar semua sekali 8 buah. Rumah kita tu nombor 9. Patut terbakar juga. Sebab nombor 10 terbakar. Patut derek begitu. Tapi pelik. Kita tengok kenapa rumah dia duduk tengah-tengah. Hujung terbakar. Hujung ni terbakar. Tengah tak terbakar. Pening gitu. Macam mana tak terbakar? Tak payah pelik. Kenapa? Allah pelihara rumah dia. Adalah kelebihan dia tu. Ada kelebihan dia. Kita pelik rumah JKK terbakar. Rumah ustaz ni tak terbakar. Tak payah pelik. Kerana Allah pelihara harta dia. Rumah 300,000. Kalau tadi minta 3,000. Dapat lah. Dia minta ni 300,000. Allah jaga rumah dia. Lebih mahal daripada 3,000. Dia minta 3,000 dapat 3,000. Kita minta 3,000, RM3 pun tak dapat. Sebab Allah nak bagi pemeliharaan. Ada satu kisah Abang Hashim Najib Mu'ad. Maaf orang lain nak sebut nama. Jangan jealous. Sebab Pak Hashim ni kawan. Orang lain pun kawan juga. Cuma dia tu ajak pergi makan sup ke Giabuk lagi. Jadi tak kenal. Apa dia tadi? Jago. Satu kisah berlaku di Mesir. Terbakar. Ini beberapa tahun sudah. Satu proyek terbakar. Syakah ni maknanya dalam banyak bangunan Mabna itu ada banyak sya'ah, maknanya banyak unit. Terbakar. Semua terbakar. Tapi orang pelik satu unit ni tak terbakar. Itu pelik ada. Logiknya satu rumah terbakar. Rumah tadi yang ke-9 tak terbakar, 10 terbakar. Padahal rumah derek. Kalau ni satu pelik. Satu blok terbakar, tapi kenapa unit dia tak terbakar? Ada tu. Sebab musabak. Allah nak suruh terbakar ni sekelip mata saja. Allah tak nak suruh terbakar sekelip mata. Allah iza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Hak terbakar molek-molek ada, buta angus ada. Kenapa Allah kata pada Nabi Allah Ibrahim jangan bakar jasad dia? Tak terbakar. Walaupun adanya api membakar. Tetapi Allah kata ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api engkau jadi sejuk, jadi selamat ke atas Nabi Allah Ibrahim. Tak terbakar. Walaupun api itu dibakar sebulan lamanya sampai api sampai ke pucuk langit. Sampai nak pergi dekat pun tak boleh. Kena buat manjanik lontar Nabi Allah Ibrahim. Namrud punya jahat. Tapi tak terbakar. Itu nak bagi tahu iza arada syai'an an yaqula lahu kun. Bagus boleh jawab. Kalau tak jawab, innalillah jawabnya. Iza arada syai'an an yaqula lahu kun. Fayakun. Apabila Allah menghendaki satu cukup, Allah kata jadi maka jadi. Hadirin sidang Jumaat. Ini bukan kisah Nabi Allah Ibrahim, tapi Allah nak kata jadi. Jadi tak terbakar sungguh. Walaupun unit orang lain terbakar. Apabila habis semua bom-bom datang tu, anda juga pergi cek-cek rumah dia tak hangus sikit pun, dia dapati Quran yang ada di atas reha pun tidak terbakar. Rupa-rupanya penghuni itu semua hafal Quran. Anak dia 3 orang hafal Quran, mak dia hafal Quran, ayah dia hafal Quran. Walaupun dia tak ada dalam rumah, tapi nak bagi tahunya rumah dia tak ada jaga. Dek kelebihan dia lah nak hafal Quran. Allah nak tunjuk.
Habis dapat dua dah. Dapat pemeliharaan daripada Allah. Yang tadi dapat apa kita minta. Yang ketiga, apa kita minta doa ni? Apa kita dapat? Kau pernah baca tadi? Doa huwal ibadah. Doa ialah ibadah. Sudah dapat pahala. Kita doa ni lama dah bahasa dah jemaah. Lama dah. Daripada kita kecil sampai ketua bangsa ni masih kekal berdoa. Kadang-kadang tak dapat. Tapi dah dapat. Dalam diary kita, Roket Antik dia catat pahala. Pahala berdoa. Pahala baca Quran satu hal. Pahala semaya satu hal. Pahala kuliah satu hal. Pahala solat doa satu hal. Pahala puasa sunnah satu hal. Pahala hak doa tu. Kita doa tak dapat. Kita doa, tuan-tuan rumah pun terbakar macam orang lain. Accident pun sakit juga. Tapi dah dapat minimum pahala. So, jangan tinggal doa. Lagi banyak, lagi molek. Lagi panjang, lagi molek. Kalau kita seorang. Kalau ramai, kena raikan jemaah. Cuma ada berdoa pasien, dan jemaah ada dua. Yang pertama tahmid, yang kedua selawat. Tahmid aja, tak erti. Sebab kenapa tak doa? Tak erti doa. Ada pak cik jawab, kenapa tak doa? Tak erti doa. Kenapa mak cik tak berdoa? Tak pandai doa. Kenapa pak cik mak cik tak berdoa? Tak hafal, tak pandai, tak ingat. Anda nak bagi tahu, doa tak perlu hafal, doa tak perlu ingat, doa tak perlu pandai bahasa Arab. Sebab Allah lagi pandai. Bahasa Melayu pun boleh. Tak ada sebab apa tak doa? Sebab tak hafal. Pelik. Sebab apa tak doa? Sebab tak ingat. Sebab apa tak? Sebab tak pandai. Anda nak permudahkan doa. Doa Tok Iman tak apalah dia jadi Tok Iman. Dia kena ada tauliah. Dia kena tahulah doa tahlil doa. Tapi kita ni, adakah kita tak boleh berdoa? Sedangkan doa mudah. Syaratnya yang pertama tahmid. Tahmid ni pujian. Takkan tak tahu alhamdulillah. Cukup. Sebelum kita nak doa apa-apa, selawat. Allahumma salli ala sayyidina. Lepas tu doa. Adanya puji Allah, selawat pada Nabi, lepas tu doa. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulullah. Ya Allah, ya Tuhanku, sembuhkanlah pesakit, sakit gaul aku, ya Allah. Gaul, Allah faham ke? Go out, go plus out. Dia panggil go out. Ya Allah, aku sakit gaul, ya Allah. Makan siput, ya Allah, sakit rasa ngetok dari. Allah faham. Rintihan kita rasa ngak, siput, semua Allah faham. No, ya Allah, ya Tuhan, aku nak nikah seorang lagi, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan, aku dosa, ya Allah. Minta semua puji, betul. Wassalatu wassalamu ala Rasulullah. Anda nak habiskan sikit, lepas tu kita azan, bang. Boleh? Dah masuk waktu, ya? Dah kan? Allahu Akbar. Tak apalah, habis pandemik ni kita extra time, tambah 15 minit. Ceritanya tadi yang keempat. Yang keempat apa dia, bang? Yang keempat, selain kita berdoa, kita dah dapat pahala. Dah 10 tahun kita doa. Jangan pula give up. Rabbana taqabbal minna salatana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa... Kapan je? Dekat 3 minit. Esok pula Rabbana. Tapi tak dapat-dapat juga. Kita pun give up. Ya Allah, ya Tuhanku, doa aku macam semalam jugalah, ya Allah, amin. Bersama je kan? Tapi tak kita sebut juga. Sebab apa dia? Pahala tu. So dapat 3. Yang keempat, bang, dia dapat syurga. So tak rugi orang berdoa. Minimum, walaupun tak layak anda guna perkataan minimum. Mana paling kurang dia dapat pahala. Dapat apa yang kita minta. Dapat peliharaan dari Allah dan dapat masuk syurga. Sebab dia banyak pahala dalam berdoa. So doa tadi, ketika dapat anak, doa tadi. Kalau ucap tahniah dapat anak, baik dah. Tapi kalau doa, lagi dapat pahala. Doa apa dia? Barakallahu laka fil mauhub. Ya Allah, kau berkatilah anak yang engkau anugerahkan ini. Wa syakartal wahib. Dan jangan kamu lupa bersyukur kepada Allah yang memberi anak. Wa rizqta birruhu. Moga-moga engkau bagi rezeki yang baik untuk anak ini. Wa balighta barruhu. Moga-moga sampai cita-cita anak tadi. Ada 4. Cita-cita kalau nak jadi pejuang. Jadi pejuang sungguh. Doa ini sebut perkataan Allah dapat pahala. Subhanallah dapat pahala. Alhamdulillah dapat pahala. Barakallah dapat pahala. Doa tu. Doa. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azab. Dapat pahala. So ucapannya barakallahu laka fil mahub wa syakartal wahid wa buliu ashuddahu wa ruzqta birruh. Anak akan sambung doa ketika buat akikah pula, insya-Allah bulan depan dapat takrif saja pada malam ini untuk meraihkan SOP waktu isyak kita berhenti dan moga-moga ada banyak yang tuan-tuan dapat dan boleh amal. InsyaAllah kita ketemu pada bulan depan menyambung istilah-istilah selain daripada akikah. Ada 9 istilah makanan jamuan yang kita hidang sempena dengan undangan. Kalau kita sembelih kambing sempena dengan tadi akikah. Sempena dengan ni korban. Sempena dengan ini ada 5 istilah yang akan sebut pada sebulan akan datang.
Yang baik daripada Allah, kurang baik kelemahan ana. Aku qouli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.